Ini malam yang ke-20 daripada bulan Zulhijjah 1437 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya, insya-Allah. Ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali, rahmatullah. Yang pertama sekali, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Dan mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, malam ni ada bola tak? Ada bola boleh? Tak ada. Tak ada no. JDT? Semalam lepas dah tak apa. Tak apa, tak ada bola tak apa. Yang mana kalau terpanjang sikit pun, terlajak sikit pun tak kisah lah no. Insya-Allah no. Baik. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam, karangan al-Imam Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi rahimahullahu taala, wa nafa'na bi ulumihi wa bi kitabihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab yang kita pegang ni membicarakan berkaitan dengan perjalanan hidup seorang manusia yang paling agung, seorang manusia yang paling tinggi kedudukan, seorang manusia yang di mana disebut oleh para alim ulama kita sebagai, Allahumma salli ala Muhammad, sebagai sayyidul khalqi ataupun sayyidul kaunain wa thaqalain, penghulu kepada dua alam, alam dunia pun manusia yang kita bincang pada malam ini, dan penghulu di hari akhirat pun manusia yang kita bincang malam ni. Wathaqalain, dan juga penghulu kepada dua makhluk yang ada tanggungjawab. Makhluk yang ada tanggungjawab dua ya, manusia dan juga jin. Ketua penghulu kepada semua manusia, orang yang kita nak bincang malam ni, penghulu kepada bangsa jin pun adalah manusia yang sama, iaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan mempelajari kisah hidup beliau, kisah hidup baginda, minta maaf, kita sama-sama dapat jadikan dia sebagai i'tibar dalam kehidupan kita pula, insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita nak sambung pengajian muka surat yang ke 19. Perenggan nombor berapa? Bawah sekali. Ketika orang aus tu kan. Baik. Kita masih lagi bicara berkaitan dengan satu soalan yang sangat-sangat menarik, ibu sekalian. Kita masih lagi bincang tentang kehidupan sebelum kelahiran Nabi SAW, tentang keadaan bangsa sebelum kedatangan Nabi SAW. Dan tajuk yang kita bincang malam ni masih lagi bicara tajuk ni, kenapa Nabi SAW diutus ataupun ditakdirkan oleh Allah muncul di tanah Arab. Pasal Nabi SAW ini Allah takdirkan, Allah tetapkan baginda ni lahir di Mekah. Pasal tak beranak di London? Pasal tak muncul di Mexico contoh? Pasal tak lahir di Jepun ataupun tak lahir di tanah Melayu? Pasal Allah pilih tanah Arab sebagai tempat kelahiran Nabi SAW? Saja-saja tak? Saja-saja tetap kan? Tak, mesti ada sebab. Dan malam ni, hari tu juga lepas kita dah bincang sikit sekalian, Allah pilih bangsa Arab ni sebagai bangsa yang pertama menerima ajaran Islam. Poin nombor satu sekali, kerana bangsa Arab ni hatinya bersih. Itu nombor satu. Bersih ni maksud dia apa Ustaz? Bangsa Arab ni dia tak bercampur lagi dengan pahaman-pahaman yang orang sebut sebagai apa? Apa isma tu? Apa? Isma tu. Jenis pahaman-pahaman hak pelik-pelik lah, pahaman kebendaan, pahaman apa kepercayaan tahyul, benda-benda pelik-pelik. Bangsa Arab dia tak ada lagi benda tu. Kalau kita mengaji dulu Rom, Allahu Akbar, satu kerajaan yang kerajaan dia, raja dia kira boh cukai akan rakyat. Betul. Kerajaan Rom buat apa pun semua kena bagi kat pemerintah. Parsi kita mengaji lagi sakan. Orang perempuan masa tu sakan, teruk kena tindas dan sebagainya. Dari sudut kepahaman, ada pahaman-pahaman yang dibawa dalam kerajaan-kerajaan dulu, Mesir, Purba, India dan sebagainya. Semua pakai ada kepercayaan masing-masing. Tapi bangsa Arab ni dia lain sikit, dia kosong. Dan mereka cuma sembah satu, mereka sembah berhala. Yang mana sembah berhala pun tu mai daripada tok nenek moyang lebar ya. Bila Allah sebut dalam Quran, apabila Allah kata ajak mereka ta'alu ila ma anzalallah, ajak mereka balik kepada Allah.
qalu, puak-puak Badui ni cakap, puak-puak Arab kata, hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Dia kata cukup kami ambil apa nenek moyang kami sudahlah. Ni mak ayah kami dulu pangkah hak ni, kami pun pangkah hak ni. Contoh, mak ayah kami dulu pegang hak ni, kami pun pegang hak ni lah. Jenis turut buta tuli ni orang Arab ni. Sebelum kedatangan Nabi SAW. Boleh kau no? Selesai. Satu poin yang pertama. Yang kedua, kita mengaji kemahuan orang Arab Quraisy ni tinggi. Depa masa tak tahu, depa lawan cukup-cukup. Depa masa tak faham, depa tentang habis-habisan. Tapi bila depa start faham, mereka lah orang yang paling kuat mempertahankan benda yang depa faham. Masa depa tak reti Islam, depa cukup lawan. Saidina Umar, cuba kita tengok, lawan hangit. Sampai ada orang cakap, "Lau aslamal himarul Khattab, maslamal Umar." Kalaulah himar Khattab ni masuk Islam, Umar belum tentu dia masuk Islam. Nak tunjuk kata kerasnya Saidina Umar sebelum masuk Islam. Pepatah tu sebut tu, masyarakat Arab tu cakap tu, kalau Kaldai ni masuk Islam, Umar belum tentu. Pasal apa? Nampak sakan sangat Saidina Umar lawan Islam sebelum dia kenal Islam. Tapi bila Saidina Umar kenal Islam, Allahu Akbar, cuba tengok apa yang beliau buat kepada Islam. Tak payah ulas, semua tahu cerita salah. Bulan lepas kita sebut Ikrimah Abi Jahal, anak Abu Jahal lah. Sebelum masuk Islam, lawan Nabi hangit lawan Nabi. Sampai Nabi pernah jatuh hukum mati kat dia tau, Ikrimah. Tapi bila dia masuk dalam Islam, kenal Islam tu macam mana, Allahu Akbar, dia pertahan Islam sampai mati syahid. Habis tu ustaz, law ni kita nak sebut, law ni bahasa mudah dia, sama kita pun semacam hak mana duk lawan Islam ni pasal dia tak kenal Islam tu macam mana, dia tak sedar cantiknya Islam tu macam mana, dia tak tahu kesempurnaan Islam tu macam mana, sebab tu dia lawan. Orang yang kenal, orang yang tahu, orang yang faham, orang yang nampak, dia takkan lawan. Dia akan kata cantiknya Islam ni. Wayang senyap beladah malam ni. Tunggu. Lepas tu mudah-mudahanlah Allah campakkan rasa pengetahuan kita tentang Islam ataupun pengenalan kita pada Islam tu Allah campak kepada kita sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Baik. Cuba kita tengok kisah yang ada di bawah sekali muka surat 19 tu. Ni pun cerita bangsa Arab, tengok depa pertahankan Islam macam mana. Baik. Ketika orang-orang Aus dan Khazraj berkumpul di Aqabah untuk berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Aus, Khazraj, ayah buat kurungan, tulis atas tu Ansar. Senang. Tulis atas tu Ansar. Sebab Aus dan Khazraj ni bila Rasulullah pergi ke kota Madinah, Aus dan Khazraj disaudarakan juga, dinamakan Ansar. Baik. Ketika orang Aus dan Khazraj, orang Ansar itulah yang datang pada Madinah, berkumpul di Aqabah, di satu bukit di Mekah, untuk berjanji setia dengan Nabi SAW. Baik. Abbas bin Ubadah orang Khazraj berkata, "Hai suku Khazraj, tahukah kamu tentang apa yang kamu bai'ah kepada Nabi Muhammad SAW?" Waktu orang Aus, orang Ansar ni janji setia dengan Rasulullah SAW, ada seorang Khazraj, dia bercakap, dia kata, "Hai orang Madinah, hai orang Khazraj, hai orang Madinah, kamu tahu tak kamu janji apa dengan Nabi tadi? Kamu tahu tak apa yang kamu janji dengan Nabi dah?" Baik. Jawab mereka, "Ya. Ya, kami tahu." Kata Abbas selanjutnya, "Hendaknya kamu berbai'ah kepadanya untuk membelanya daripada gangguan sesiapa sahaja. Kamu bila janji dengan Nabi SAW, bila janji dengan Nabi Muhammad SAW, kamu kena jaga dia daripada gangguan mana-mana manusia sekalipun. Dan bila kamu lihat ketika kamu diminta pengorbanan, baik harta maupun jiwa, apakah kamu akan menyerahkannya kepada musuh?" Baik. Sejak sekarang ketahuilah demi Allah, bila kamu serahkan Muhammad kepada musuh, maka kamu akan terhinakan baik di dunia maupun di akhirat. Abbas bin Ubadah, dalam ni disebut Abbas bin Ubadah Hazilan. Okay, Abbas bin Ubadah. Abbas bin Ubadah Hazilan.
Saya rasa bukan Abbas bin Ubaidah ni, kalau tak silap saya, tak apa silah, saya buat kurungan sikit. Kalau tak silap saya yang cakap dialog ni Abbas bin Abdul Muttalib. Catik sikit tepi tu silah. Tak apalah, nanti catik dulu. Nanti saya mai bulan depan saya betul balik mana yang betul. Nah, sebab saya pun tak ada rujuk tadi tu. Tapi tak silap saya yang cakap nada ni Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu perjanjian Aqabah, waktu puak-puak Madinah mai jumpa Rasulullah, Barra bin Azib, Muaz bin Jabal pun datang rombongan kali kedua tu. Waktu puak-puak ataupun golongan Ansar datang bertemu dengan Rasulullah, berjanji setia ajak Nabi SAW pergi ke Madinah. Masa itulah Abbas tanya, kamu janji setia dengan Nabi kan? Kamu janji apa? Depa kata kami janji dengan Rasulullah, kami nak jaga. Abbas masa tu sebut, dia kata kalaulah musuh minta dekat kamu Nabi Muhammad SAW ni, kalaulah musuh suruh kamu serahkan Nabi Muhammad pada mereka, depa bagi kat kamu reta, depa bagi kat kamu macam-macam, depa bagi kat kamu kemewahan, syarat dia satu ya, kamu serahkan Nabi Muhammad pada depa. Kamu nak serah tak? Tu soalan Abbas tanya kepada orang Ansar ni. Dah nak serah orang Ansar ni, nak serah Rasulullah pada orang Ansar. Kamu ni dah nak minta Nabi Muhammad SAW pergi duduk di Madinah ni, kalaulah musuh mai minta Nabi Muhammad, musuh bagi tawaran, kamu serah Nabi Muhammad SAW pada kami, kami bagi reta sekian-sekian, jumlah sekian-sekian. Kamu nak bagi tak Nabi Muhammad SAW pada musuh? Soalan Abbas kepada puak-puak Ansar. Kamu nak bagi tak? Abbas tambah lagi, kalau kamu bagi, hilang. Baik. Abbas berkata, apabila kamu serahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada musuh, kamulah manusia paling hina sekali dunia sampai akhirat. Kalau kamu serah Nabi kat musuh, kamulah manusia paling teruk sekali dunia pun paling teruk, akhirat lagi-lagi teruk. Baik. Namun bila kamu yakin bahawa kamu dapat berjanji untuk belanya dengan mengorbankan jiwa dan harta, maka demi Allah kelak kamu akan mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu janji nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kamu jaga betul-betul, dunia kamu akan jadi mulia, akhirat pun kamu akan jadi mulia. Yang ni yang semalam saya mengajak di Taman Nansana Zelan. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zelan seorang manusia yang sangat istimewa. Sebab apa? Sebab apa saja yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua akan jadi mulia. Kita lah ni, orang berkait dengan kita ni, kita tak ada apa. Kita kadang-kadang berkait dengan orang, kita jadi mulia. Kita kait dengan datuk, kadang-kadang kita jadi mulia pasal kita pergi menempel kat datuk tu. Betul? Kita jadi orang biasa, tapi bila kita pergi menempel dekat jawatan adun, contoh, orang panggil kita adun, kena pula dapat datuk seri ataupun datuk, contoh. Dapat datuk, dapat gelaran datuk, kita jadi mulia. Kita mulia sebab gelaran datuk. Tapi Nabi SAW dah noh, yang mana berada di keliling Rasulullah, yang mana berkait dengan Rasulullah, semua jadi mulia dengan sebab Rasulullah SAW dah. Kalau kata manusia tu jadi mulia dengan sebab dia mendamping dengan Rasulullah SAW. Para sahabat jadi mulia bila duduk dengan Nabi SAW. Orang Ansar jadi mulia bila bersama dengan Rasulullah SAW. Jin yang masuk Islam dengan Rasulullah jadi mulia. Allah angkat kedudukan mereka. Allah cerita kisah mereka dalam Quran, surah Jin. Dan rupa-rupanya bukan takat makhluk hidup je no. Makhluk tak bernyawa pun mulia bila berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf no, lupa saya nak sebut no. Bukan takat manusia dengan jin, binatang pun mulia bila berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah pernah dengar cerita serigala masuk Islam mengucap depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dengar? Pokok kurma, hak ni selalu kita dengar. Pokok kurma hak duk teriak lah. Waktu Rasulullah khutbah, baca khutbah tepi dekat batang kurma tersebut, masa tu, waktu tu batang kurma tu duk ada. Okey. Bila Rasulullah pindah atas mimbar baru, kan pokok kurma tu teriak. Duk teriak. Penduduk Madinah semua dengar teriaknya pokok kurma tu. Dan Nabi habaq kat pokok kurma tu. Dan Nabi bagi tahu dia, kamu nak hidup atas dunia ke nak hidup di akhirat? Dia pilih untuk hidup di akhirat. Kan mulia. Berkait dengan Rasulullah jadi mulia. Hatta benda keras pun mulia. Minta maaf sebut no, kasut tu. Tapak kasut Rasulullah capal lah.
Bentuk capal tu pun jadi mulia sebab dia berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serban jadi mulia sebab apa? Berkait dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mulia. Buah kurma, makanan yang pasal apa kita nak tunduk pada orang yang tak menghormati, tak meraihkan, tak melayani ataupun tak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kena bangga salah. Satu-satunya umat atas muka bumi Allah bagi tugas para nabi kat kita ni. Umat lain tak ada nah. Innallaha amaral mu'minin kama as'amaral mursalin. Umat-umat dulu, nabi-nabi dulu Allah bagi tugas buat amal ma'ruf nahi mungkar. Nabi-nabi dulu semua buat kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Umat dulu tak buat. Umat dulu tak buat. Cuma nabi-nabi, rasul-rasul dulu saja buat. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bagi tugas tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tugas tu amal ma'ruf nahi mungkar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam hak kita ni, kita pun dapat tugas yang sama, buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Special kita ni. Sebab tu kasar sikit bahasa, sebab tu poin kita nak sebut sekalian, yang mana berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti jadi mulia. Dengan Rasulullah kamu akan jadi manusia yang bahagia dunia sampai akhirat. Sebab tu kita duk pesan banyak kali sekalian, selawat pada Rasulullah jangan tinggal nah. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan tinggal nah. Jangan sekalian. Sebab tu kalau boleh kitab-kitab sirah macam ni baca sekalian, cerita tentang Rasulullah ni, ambil tahu, hari-hari dengar pun tak apa. Ni sampai orang tanya anak Rasulullah ada berapa orang, tak tahu. Orang tanya Rasulullah apa sekian-sekian cerita, tak tahu. Rasulullah SAW wafat hari apa, tak tahu. Oh dia tak ada agak ni noh. Macam ada nampak kaya. Nah, jangan silah nah, jangan ambil nah benda-benda macam tu. Baik, sambung. Sama-sama saya tahu saya lah. Baik. Namun apabila kamu yakin kamu dapat berjanji untuk membelanya dengan pengorbanan jiwa dan harta, maka demi Allah kamu akan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Ni kata Abbas bin Abdul Muttalib. Kata mereka dengan serempak, maksudnya kata mereka secara serentak. Kata puak-puak Ansar, puak-puak Khazraj, Aus Khazraj secara serentak, ya Rasulullah, kami berbai'ah akan membelamu dengan harta dan jiwa kami. Bila kami berbuat demikian, apakah balasan kami kelak? Kami kalau kami pertahankan kamu ya Rasulullah, apa balasan kami? Sabda baginda, kamu akan mendapatkan syurga. Kamu akan dapat syurga. Kamu pertahan aku, syurga untuk kamu. Allah. Nampak? Walaupun Ansar pertahankan Rasulullah masa hidup, kita lah pertahan Rasulullah waktu Rasulullah telah wafat, tapi benda tu sama. Baginda bersabda, syauqan ila ikhwani atau kama qala. Nabi kata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Sahabat-sahabat dengar kata-kata ni, sahabat-sahabat tanya tu, ya Rasulullah, alaysa nahnu ikhwanak? Bukankah kami ni saudara kamu ya Rasulullah? Kami ni bukan saudara kah? Nabi kata, la bal antum ashabi. Nabi kata, dak, kamu ni sahabat aku. Habis tu saudara Nabi siapa? Nabi kata, alladzina amanu bi alladzina lam yarawni wa lam yarani kan? Maaf no, mata bahasa Arab saya tak apa, bahasa Melayu tu lah. Nabi kata, orang-orang yang tidak melihat aku, dia tak tengok aku, wa amanabi, tapi dia beriman dengan aku, dia percaya dengan aku, dia yakin bulat-bulat dengan aku. Nabi kata, inilah saudara aku. Siapa dia Ustaz? Saudara Rasulullah. Kita rupanya Nabi rindu kat kita ni. Faham kok bahasa saya tu? Sebab tu kena tahan. Tadi ada satu video ni Wahabi yang cerita, kata dia. Saya dengar video hak Wahabi tadi Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Abdullah Khairi. No? Ustaz Abdullah Khairi apa Pak Si.
Tak Ustaz lah. Kan? Ustaz lah ulas tentang apa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berhijrah malam tu kan Nabi SAW ambil pasang baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda, baling kepada orang hadu mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali tidur atas katil waktu tu. Ustaz Allah khairi ulah tajuk tu. Ada pula tokoh-tokoh Wahabi inilah depa petikai, depa kata cerita tu tak betul. Cerita Sayyidina Ali tidur atas katil Rasulullah tu tak betul. Cerita Rasulullah baca waja'alna min baini aidihim tu tak betul. Adalah depa duk ulas tu kata tak betul, cerita tu tak betul apa semua. Kita dengar-dengar tu Allah. Saya buka dalam kitab sirah apa Ibnu Athir, seorang ulama besar dalam sejarah ni, antara ulama besar Ibnu Athir yang mengarang kitab Al-Kamal fi Tarikh. Kan? Rupanya dalam kitab tersebut waktu hijrah Rasulullah dia sebut terang-terang Rasulullah keluar waktu malam pegang tanah tu baca ayat surah Yasin tu balik. Puak-puak ada kepung 100 orang tu pakat tidur belakang. Esok bangun pagi ada orang lalu. Orang tu tanya pula, hampa duduk buat apa kat sini ni? Oh, kami duduk kepung Muhammad tu, kami duduk kepung rumah Muhammad ni nak bunuh Muhammad. Dia kata khayyabakumullah. Oi, kasar sikit bahasa tu. Pelingkup hampa ni. Hampa duduk tunggu di sini, Muhammad dah keluar dah pun. Muhammad dah keluar dah pun daripada rumah dia. Bila puak-puak Quraisy serbu masuk rumah Rasulullah, ada tidur atas katil Rasulullah tu Sayyidina Ali wa huwa naimun, sedang lena. Cerita tu ada. Tapi hari ni ada golongan yang cuba nak tu kata Rasulullah dia nak macam mana kita nak kata lah. Saya sebut kisah ni bukan apa kan. Kita nak fikir satu ya. Kalau kita tak mau pertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa nak tolong tahan? Ibu-ibu di belakang, kalau ibu-ibu tak mau pertahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa nak tolong tahan? Papa kafir nak tahan Nabi dah. Papa munafik nak tahan Nabi dah. Papa ada hina Nabi ni nak tahan Nabi dah. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah pun dia duk kira nak punggah buang. Lepas tu kita nak kena bertahan. Masalah dia kita nak bertahan tapi kita tak ada bekal. Orang kata kita tak tahu nak jawab. Orang ulas kok ni kita tak tahu nak jawab. Orang kata kok ni kita tak tahu nak jawab. Sebab tu kita nak minta kalau boleh sekalian peridukkan balik ilmu mengenal Nabi SAW dalam rumah masing-masing. Nabi SAW pesan, ajak anak kamu untuk kenal Nabi, kenal ahli keluarga Nabi, kenal Quran. Kenal Nabi SAW, kenal ahli keluarga Nabi SAW yang disebut ahli bait. Ni bukan syiah nah, tapi kena kenal ahli keluarga Nabi SAW. Kena tahu cara nak menghormati ahli keluarga Nabi SAW. Yang ketiga, ajak anak kamu Quran. 3 benda ni jangan tinggal. Di mana? Boleh nah, insya-Allah nah, mudah-mudahan Ustaz nah ambil Ustaz nah. Baik, sambung balik. Baik. Kalau demikian, ulurlah tangan engkau untuk kami bai'ah, dan mereka segera membai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada kitab, catat dekat tepi tu, bai'ah Aqabah yang kedua, catat. Bai'ah Aqabah yang kedua. Tulis kat tepi tu, perjanjian Aqabah yang kedua. Kalau boleh tulis sikit kat tepi tu, umur Rasulullah 52 tahun. Tulis kat tepi tu. Masa dia perjanjian tu, waktu tu usia baginda 52 tahun. InsyaAllah Rasulullah kalau ada rezeki bulan depan ataupun 2 bulan lagi misalnya, kalau ada rezeki lah, kita tak baca kitab ni, saya dah buat satu ringkasan tentang kisah hidup Nabi SAW, perjalanan umur Rasulullah tu daripada lahir sampai meninggal dunia. Tapi dalam tu kita buat cara ringkasan sahaja. InsyaAllah lah kalau kita siap cetak, sahabat kita duduk tengah buat dan sebagainya, kalau kita selesai nanti kita akan bincang sikit kitab tu, bagi masing-masing kenal balik dengan Nabi SAW. Saya buat ringkasan tu tentang isteri Rasulullah SAW. Ada 11 orang. Waktu Rasulullah wafat ada 9 orang. Tapi yang berkahwin dengan Rasulullah senara-senara itu ada lebih kurang 13 orang. Daripada 13 tu, semua boleh kata hampir keseluruhan baginda kahwin dengan isteri baginda ni, ada hikmah di sebalik dia. Kahwin dengan isteri ni, ada hikmah di sebalik dia. Kahwin dengan isteri ni, ada hikmah di sebalik dia. Maksudnya ada rahsia sebab apa Nabi kahwin dengan isteri ni.
Antaranya Nabi SAW kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Ada sebab kenapa Nabi kahwin. Ada seorang isteri Rasulullah Nabi SAW kahwin sebab suami dia pergi ke Habsyah. Saya pun tak tahu lah. Suami dia pergi ke Habsyah, suami dia masuk agama Kristian di Habsyah. Jadi isteri ni sedih, nampak duka cita dan sebagainya. Rasulullah SAW ambil isteri ni menjadi isteri baginda SAW, jadi Ummul Mukminin. Maknanya ada tujuan baginda kahwin. Dan daripada senarai tu seorang je anak darah seorang. Aisyah radhiyallahu anha. Tak apalah, hak tu saya buat senarai tu siap. Nanti kalau kata ada rezeki nanti kita bincang sikit usilan. Bagi masyarakat kita kenal balik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik, selesai. Sambung. Isi bai'ah ini akhirnya mereka tepati dalam perbuatan dengan benar-benar. Bila puak-puak Aus Khazraj golongan Ansar ni janji nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memang jaga sungguh-sungguh. Bukti dia, ni bukti dia. Dalam hal ini dapat kita lihat ucapan Sa'ad bin Mu'az kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Pengarang kitab kita Imam Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi sebut, kamu nak tengok bukti orang Ansar ni cakap betul, kamu tengok kalam Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni siapa? Nak cerita macam mana Zalan? Sahabat yang masuk Islam 6 tahun ni Sa'ad bin Mu'az ni. Beliau masuk Islam umur 31. Siapa ada kitab nak catik. Beliau masuk Islam umur 31, meninggal dunia umur 37. Sa'ad bin Mu'az ni. Kalaulah sahabat di Mekah yang paling besar, badan sendor, badan paling besar sekali, namanya Umar Al-Khattab. Orang Ansar pula yang paling badan besar sekali, tinggi dan sebagainya, jenis renjong badan besar ni, Sa'ad bin Mu'az. Tapi waktu beliau meninggal dunia, 6 tahun masuk Islam, meninggal dunia wasilan. Waktu dia meninggal dunia, arasy Allah bergegar. Sa'ad bin Mu'az ni, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'az atau kama qala. Bergegar arasy Allah ketika mana hari kematian Mu'az, Sa'ad bin Mu'az ni. Waktu dia meninggal dunia, badan besar. Sahabat-sahabat usung jenazah dia, usung tu kanda tu lah. Pakak dia bercakap, ma akhaffa janazatah, awak ringan sangat jenazah ni, awak ringan sangat orang mati ni. Nabi SAW jawab, innal malaikata tahmilu sarirahu. Nabi kata malaikat duk usung dia punya pengusung tu. Tu yang kamu rasa ringan tu. Pasal apa Ustaz? Pasal janji dia betul dengan Nabi SAW. Pasal janji dia nak pertahankan Rasulullah, beliau laksanakan. Faham ke sudut cerita malam ni? Sejarah lah sikit malam ni Ustaz. Kan sekali kita kona kata kat Najib, sekali kita kata. Memang nak kata kan, simpan Ustaz. Boleh noh, insya-Allah noh. Boleh dapat sekat tu noh. Yang tu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Baik, cuba kita tengok. Dalam hal ini kita lihat ucapan Sa'ad bin Mu'az kepada Nabi SAW ketika berada di medan perang Badar. Waktu peperangan Badar 313 lawan 1000. Catik kat situ. 313 lawan 1000. Peperangan pertama adalah Islam. Tu semua poin-poin belakang tu. Dan Badar ni dia dekat dengan Mekah ke dia dekat dengan Madinah Zalan? Ayah yang mana pernah pergi umrah, Badar ni dia dekat dengan Mekah ke dia dekat dengan Madinah? Tak apalah, kita bagi homework lah. Ayah balik cuba check tengok Badar ni dekat dengan Mekah ke dekat dengan Madinah. Kalau kata dekat dengan Madinah Ustaz, dekat dengan kota Madinah, makna Rasulullah SAW bukanlah orang yang pertama yang melancarkan peperangan. Maknanya musuh Mekah tu mai dekat Madinah, musuh yang mula mai serang. Dan ayah kalau tengok dalam sejarah Islam, boleh kata hampir ke semua peperangan Rasulullah dengan musyrikin Mekah semua berlaku dekat dengan Madinah. Nak tunjuk kata apa? Rasulullah, agama Islam ni bukan agama peperangan. Agama Islam ni agama mempertahankan diri. Sebab itu musuh duk mai serang dekat Madinah ya. Amerika pergi serang Iraq,
Betul. Kita kata siapa? Kita kata apa? Iraq diserang. Iraq kena serang. Yang serang siapa? Yang serang Amerika lah, sebab dia pi. Cerita sahabat dengan musyrikin Mekah, yang pi tu siapa? Musyrikin Mekah, depa yang pi. Mula-mula di Badar, yang kedua lagi dekat, di dekat Uhud. Mai perang besar lagi dekat, sampai Rasulullah korek parit sekitar Madinah. Lah siapa serang siapa naknya? Lepas tu kalau orang duk cakap Islam agama peperangan, abang ada silap. Guna hujah lokasi tempat perang ni, selesai masalah. Faham ke situ? Baik, ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian. Lari tajuk sikit boleh tak? Kan? Sekarang ni kita dah tengok di Malaysia sekalian, antara isu yang sekarang ni ditekan. Malam ni pun saya sebut terus ya sekalian, senang. Yang pertama sekali isu berkaitan dengan pendaftaran sebagai pengundi. Kita minta sekali lagi, kita seru sekali lagi ayah-ayah ibu-ibu yang mengaji malam ni balik pakat-pakat cek ahli keluarga, pakat cek anak beranak, pakat cek sanak saudara, ceklah ahli keluarga dan sebagainya, suruh mereka daftar. Yang mana belum daftar suruh daftar sekalian. Pasal apa Ustaz? Pasal dalam negara kita ni yang boleh mengundi sekarang ni tahun 2016 ni, yang boleh mengundi ada lebih kurang 17 juta. 17 juta orang lebih boleh mengundi, layak mengundi sebab umur 21 tahun ke atas. 17 juta lebih. Tapi yang baru mendaftar sebagai pengundi baru ada 13 juta. 4 juta kita tak tahu pergi ke mana. Dan yang lebih menarik lagi, daripada 4 juta tu, yang paling ramai tak mendaftar Melayu. Berapa Ustaz? Lebih kurang 1.8 juta. Tak lah Ustaz. Siapa kata Ustaz, malas Ustaz nak berkeli. Melayu lah pecah banyak sangat. Ada PAS ada, UMNO ada, Amanah ada, Amanah PAN ada, Mai lah Bersatu lah Merah ada. Lepas tu tak kira lagi NGO dan sebagainya. Kita nak sebut pakat-pakat daftar Ustaz no. Orang bukan Islam lah, lo ni pakat puluh daftar. Depa lah all out daftar. Anak umur 21 daftar, anak boleh mengundi daftar, semualah pakat daftar. Kita lah duk lepas. Pasal kita duk perasan Malaysia ni negara kita. Kita duk perasan Malaysia ni tanah air kita. Kita duk rasa kita punya. Ayah-ayah ibu-ibu yang mana ada di sini, cuba pergi pejabat daerah, cuba pergi cek tengok, cuba tanyalah ke apa pun tanya tengok. Cuba pergi tanya tengok. Tanah yang ada di Malaysia lah berapa puluh persen orang Melayu punya. Cuba tanya tengok. Ya. Cuba tanya tengok berapa puluh persen orang bukan Islam punya. Buka nama tu nama sekian-sekian, buka nama ni nama sekian-sekian, buka nama ni nama sekian-sekian. Hak orang Melayunya ada berapa persen Ustaz? Cuba tanya tengok Ustaz. Tapi kita duk kena menyekit, duk perasan negara ni kita punya. Kita bukan nak cerita tajuk budak, bukan isu tu kan, tapi kita sebut ni tanggungjawab kita. Hubbul watan minal iman. Cintakan negara satu di antara tanda kita ni orang beriman. Saya mengajak malam tu Zilan, minta maaf no, mungkin kontroversi sikitlah. Tapi nak buat macam mana? Masyarakat kita di Sungai Dua pun ada buat. Kita duk mengaji lama dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai kota Madinah, benda pertama Nabi buat bina masjid. Betul tak? Semua kita dengar tu. Benda pertama Rasulullah buat bina masjid sebagai apa? Tempat perpaduan. Tapi kita naknya tak perasan itu benar no. Sebelum Rasulullah buat masjid, Rasulullah buat apa lah? Ustaz, persatukan Aus Khazraj, Muhajirin Ansar. Dah, yang tu lepas masjid. Nombor satu sekali Nabi buat apa? Kalau boleh balik cari Nabi beli tanah tu. Nombor satu kali Nabi buat, Nabi beli tanah. Kan mula-mula sampai tu tanah yang jadi tapak Masjid Nabawi tu, kan dah Rasulullah buat kutipan apa semua dengan para sahabat, suruh sahabat beli tanah tu, kemudian wakafkan tanah tu jadi masjid. Maknanya Rasulullah nak mengajak kita nombor satu kali tanah tu. Masyarakat kita hari ni tak nampak sirah tu, perjalanan hidup Rasulullah yang tu dia tak nampak. Sebab tu hari ni tanah jual. Duk perasan negara ni kita punya.
Orang suruh mengundi tak mau. Tunggu lah. Cuba cek tengok dalam sejarah. Kalau tak balik baca kitab ni. Tengok bab hijrah. Tak tahulah Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi sebut ataupun tidak, tapi balik try tengok jalan waktu Rasulullah berhijrah tu. Kalau tak cari kitab yang detail sikit. Rasulullah beli tanah dulu. Lepas tu ibu-ibu di belakang lepas ni kalau suami ibu nak jual tanah kat siapa-siapa, tanya tengok dia nak jual kat siapa. Kita nak lepas Allah. Itu suruh daftar, tak mau daftar. Lepas tu kita minta sekali lagi lah, pakai daftar. Daftar jalan tu. 1.8 juta, satu angka yang sangat-sangat besar. 1.8 juta banyak. Boleh kan? Yang mana tak daftar. Hak mana umur 21 ke atas, duk semangat, geram, daftar. Saya dapat maklumat baru ni pergi mengajak satu masjid. Saya ulas terus hadis berkaitan dengan siapa-siapa man halat syafa'atahu duna haddin min hududillah faqad dhaddallah. Mana-mana rakyat sokong pemimpin tak mau buat hukum Islam, mana-mana rakyat sokong pemimpin yang tak mau dilaksanakan undang-undang Islam, Nabi kata rakyat ni lawan Tuhan. Saya ulas tajuk tu, hak duk ngaji tu semangat, hak muda-muda semangat. Rupanya bila tanya dekat pegawai masjid, semangat saja saya, daftar dak pun. Loh. Daftar lah. Kita tambah tahun depan ni, ekonomi kita koi nak jatuh lagi. 10 tahun sekali jatuh. Tahun 2017 ni lagi teruk ni. Duit kita hujung tahun ni akan boleh jadi sampai RM4.5 koi teruk lagi ni. Dah duit koi jatuh teruk, ekonomi koi jatuh teruk, pengangguran makin banyak pula, rasuah makin berleluasa. Baru ni tak tengok viral hak di Tawau. Malu saya lah. Tengok video tu. Ramai tak tengok tu. Allah, video wartawan Indonesia menyamak jadi pelarian. Masuk ke Sabah. Rupanya dapat 100 lebih boleh masuk lah. Rupanya pendatang tanpa izin masuk ke Sabah tu senang lah. Macam mana Ustaz? Walaupun kena tahan, tapi selesai. Apa viral video tu? Yang buat video tu siapa? Wartawan Indonesia tu lah. Apa nak jadi negara kita salah? Takkan tak boleh fikir. Faham kan saya duk cerita? Hari tu dalam duk kalut masyarakat kita terdesak, orang Kedah, orang Sikh, orang apa Tagal Getah tak jadi apa semua. Negara kita duk kalut lagi nak buat tugu ke apa berkaitan dengan tugu 400 juta, 600 juta lebih. Kan baik kalau duit tu ambil bagi dekat orang hak tak cukup hak getah, harga getah jatuh, kan lebih baik bagi pada mereka. Kalau bagi seorang 1,000 pun lepas dah haban 3-4 bulan kat dia bah. Ni 650 juta nak habis untuk tugu kan tak boleh fikir. Habis itulah Ustaz, kami geram dengan Ustaz, tapi nak buat macam mana Ustaz? Daftar lah. Daftar dah Ustaz. Kalau daftar dah, suruh orang lain daftar. Dan insya-Allah kalau kata ada rezeki, kalau kata tahun depan pilihan raya, insya-Allah bakat-bakat pilih yang mana nak membawa kesejahteraan kepada negara kita Zealand. Sampai masa kita ubah. Jadi tahun ni kita pakai sekali lagi kata-kata tu, ini kalilah. Ini kalilah. Kita ulang sekali lagi ayat tu. Ini kalilah. Kan? Hari tu dah tersilap, terkena, tak apalah. Tapi kali ini kita cuba ubah, cari yang lebih baik yang nak bawa kesejahteraan kepada masyarakat di Malaysia Zealand. Khususnya yang nak bawa pada Islam. Yang tu yang paling utama. Sebab Islam maksud dia sejahtera. Takkan bawa saja tak ada, nak bawa Islam. Yang tu kena ambil. Boleh no? Selesai. Saja luar bilah. Maaf Zealand no, tak boleh nak garang Allah ni. Suara tak pun nak ada. Boleh no? InsyaAllah no? Baik, sembuh. Jadi ketika mana perang Badar, lari tajuk Johor tu, perang Badar dengan ngundi, tak apalah.
Baik. Ketika mana perang Badar, Sa'ad bin Mu'az sebut apa? Fa wallahi la in sirta hatta tablughal barka min ghamdan la nasiranna ma'aka. Wallahi la in ista'radta bina hadzal bahra khudnahu ma'aka atau kama qala. Demi Allah, kata Sa'ad bin Mu'az, tokoh Ansar tadi itulah. Demi Allah, apabila engkau ya Rasulullah berjalan sampai ke desa Barqul Ghamat, satu tempat yang jauh di selatan Yaman, pasti kami juga akan berjalan dengan engkau. Allah. Dan bila sekiranya engkau membawa kami ke tengah laut, kalaulah kamu ni meredah laut ya Rasulullah, pasti kami juga akan mengharung laut itu bersama dengan kamu. Allah. Ya Rasulullah, kalau kamu bawa kami berjalan ke darat ni sampai hujung Yaman ni, kami akan ikut kamu. Kalau kamu belah laut sekalipun, kami akan ikut kamu. Allah. Ada satu kalam sebut dalam kitab sebut, Sa'ad bin Mu'az ni waktu perang Badar ni, dia bagi jaminan pada Nabi, ya Rasulullah, aku akan pastikan semua kaum aku turun bersama dengan kamu, tak ada seorang pun duduk di Madinah. Dia buat rupanya dia buat sungguh kan. Dia pastikan semua kaum dia, tak silap saya, beliau kaum Khazraj kot, beliau akan pastikan semua kaum dia, suku kaum dia turun perang Badar, seorang pun tak duduk di kota Madinah. Dia pastikan, pasal dia ketua. Kemah ni Sa'ad bin Mu'az ni. Para sahabat bila Rasulullah nak pergi perang, kami akan ikut. Kaum Nabi Musa, Bani Israel, waktu Nabi Musa nak masuk Palestin, cuba tengok dia kata apa? Fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, nak masuk Palestin tu, puak-puak tu kuat tu. Kamu nak masuk juga? Fazhab anta, hala kamu pi, wa rabbuka, bawa Tuhan kamu sekali. Faqatila, peranglah hampa dua. Innaha huna qa'idun. Kami nak duduk sini ya. Menang kami masuklah. Tu puak Bani Israel. Tapi sahabat dah jalan. Sebab tu Allah pilih Tanah Arab menjadi tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat passion macam tu. Orang Arab passion dia macam tu. Baik, sambung. Demikian juga contoh kesungguhan hati mereka untuk menegakkan kebenaran dapat kita lihat daripada ucapan seorang panglima Arab, Uqbah bin Nafi', ketika mana sampai di tepi laut Atlantik dalam penaklukan Afrika Utara. Dia kata nak tengok lagi contoh lain. Uqbah bin Nafi', seorang ulama ataupun seorang sahabat, tak silap saya, Uqbah bin Nafi' ni tokoh perang. Nah, beliau kata apa? Ya Rabbi, laula hadzal bahri lamadaitu fil biladi mujahidan fi sabilik. Wahai Tuhan, kalaulah sekiranya tidak kerana terhalang oleh laut yang ada depan mata ni, pasti aku akan berjuang di negeri lain demi berjihad fi sabilillah. Dia dah buka dah daripada Mekah tu berjalan pi sampai Mesir, pi sampai Libya, pi sampai hujung Morocco. Kalau kata derah lagi Amerika. Dia kata ya Allah, nasib baik ada ni laut ni, dia panggil laut Atlantik. Antara Amerika dengan Afrika tu kan laut Atlantik tu. Kan? Laut tu yang Titanic tenggelam tu. Laut tu Atlantik lah. Tapi belah atas lah, ni belah tak apalah, Atlantik lah. Kalaulah sebab kalaulah laut ni tak ada, aku akan terus pergi berjalan, berjihad, berjuang fi sabilillah, menegakkan agama-Mu atas muka bumi ya Allah. Tapi sebab ada laut ni aku tak upaya sangkut dengan laut tu. Nak tunjuk kata apa? Semangatnya orang-orang dulu memperjuangkan Islam. Itu passion orang Arab. Baik, sambung. Sedangkan bangsa Yunani, bangsa Rom, bangsa Parsi, mereka lebih senang mengikut keadaan dan perkembangan zaman sahaja. Rom, Yunani ikut zaman, ikut kemajuan mereka sahaja. Tak peduli adanya kezaliman yang terjadi, mereka tak peduli. Raja nak tindas ke apakah, mereka tak kisah. Janji mereka boleh join dengan kumpulan raja, mereka okey. Ni passion Yunani, Rom, passion macam tu. Mereka kalau mereka masuk kategori golongan bangsawan, kira okey lah. Rakyat kena tindas, lantak. Rakyat kena apa, ikut suka. Janji kami pun dapat manfaat atas penindasan tu. Tu passion bangsa Rom. Dia salah. Lah banyak macam tu no. Kan? Hak atas tekan-tekan, kita cuih boleh duduk kumpulan di atas. Tekan biar. Kita dapat manfaat tak? Islam tak salah no, Islam kan macam tu.
Baik. Bahkan mereka juga tidak mempunyai satu idea untuk menegakkan kebenaran. Hidup dalam masyarakat Yunan, Rom, bangsa Parsi, India dan sebagainya ni, mereka tak ada fikir nak tegakkan kebenaran. Mereka rasa boleh untung, mereka kayuh. Yang meminta pengorbanan yang akan mengurangi kena. Benda yang buat bagi mereka susah, mereka tak mau. Tu passion masyarakat terdahulu. Selain pada Arab lah. Baik. Sedangkan bangsa Arab sendiri jauh daripada penyakit maju, penyakit mewah yang sangat sukar untuk menghilangkannya dan akan menghalangi manusia untuk berkorban demi menegakkan suatu akidah. Dia kata masyarakat Arab dia tak ada hidup mewah-mewah macam ni, tak ada. Jenis hidup tak ada. Arab ni passion dia kira puak. Ayah-ayah semua tahu belakang. Arab kira puak lah, puak. Belakang jaga puak masing-masing. Ayah-ayah yang mana pergi Arab Saudi, pergi minum ladang muntah, cuba tengok mereka duduk macam mana. Tak ada apa-apa dah kemah. Jadi kan kira kemas dah tu. Kita duk fikir mereka ni kencing berak kot mana. Tapi mereka tak kisah. Memang passion masyarakat Arab hidup dia macam tu. Boleh dapat ke no? Nak berbanding dengan bangsa lain. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT sekalian. Lari tajuk sikit boleh lah, sikit ya. Kalau boleh lah, ni kalau boleh lah sama-sama no. Saya malam ni kempen sekali dengan saya kena buat sekali insya-Allah. Baik. Tadi saya duduklah kereta saya duduk dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis 40 Imam Nawawi. Siapa yang rasa balik sekali nak rujuk, boleh rujuk, tak ada masalah. Berkaitan dengan seorang laki-laki datang bertemu dengan Nabi SAW, dia kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, awsini, ya Rasulullah, boleh tak wasiat kat aku, pesan kat aku? Nabi SAW jawab pada laki-laki ni, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Faraddada miraran, laki-laki ni kata lagi, ya Rasulullah, awsini, wasiat kat aku. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Wasiatlah kat aku, jangan marah. Rupanya dalam hadis yang pendek ni bersilan, Nabi SAW nak pesan kepada para sahabat, sekaligus lah untuk kita sekali ni, Nabi nak pesan kepada kita, hidup atas muka bumi ni jangan marah. Apa pun jangan marah. Siapa tak boleh marah Ustaz? Tangan dengan syariat. Marahlah menyebabkan orang bunuh. Marahlah menyebabkan orang mengumpat. Marahlah menyebabkan kita maki orang. Marahlah menyebabkan laki bini bercerai. Marahlah menyebabkan anak derhaka mak bapak. Marahlah yang menyebabkan manusia bertindak di luar kawalan. Marahlah. Satu malam ni kita nak wasiat sekali dengan saya lah. Kita wasiat malam ni kalau boleh jangan marah. Lihat. Ustaz habis lambat, jangan marah. Habis tu tak boleh marah langsung ke Ustaz? Langsung tak boleh marah ke? Dah. Perkara yang berkait dengan Islam tu kena marah. Perkara yang berkait dengan kehormatan Islam, kehormatan Nabi SAW, kehormatan Allah Azza wa Jalla, yang tu kena marah. Benda yang berkait dengan agama kena marah. Benda yang berkait dengan maruah kena marah. Tapi kalau maruah Islam lah. Tapi benda yang berkait dengan batang tubuh kita, tak payah marah. Tak payah marah. Rasulullah waktu orang letak cerita tu semua orang tahu lah kan. Nak kait dengan Rasulullah lah. Waktu Rasulullah SAW semayang, kan Abu Jahal, Abu Lahab, pok-pok tu letak perut usuh apa semua atas belakang Rasulullah tu. Rasulullah semayang dekat Kaabah, depa buat mai barang-barang bubuh atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sujud tak panggung tu, tak angkat kepala tu. Pasal benda duk letak banyak belakang. Pok-pok tu duk gelak saja. Ha boleh penayang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca tu seronok langsung. Sayyidah Fatimah datang tempat tu, pi tempat tu. Sayyidah Fatimah lah yang ambil benda tu buang, ambil perut-perut tu buang. Sayyidah Fatimah pula kata, ni kamu ni orang Quraisy, kamu ni pok-pok Quraisy, yang kamu duk buat kat ayah aku ni macam ni, ayah aku buat apa kat kamu ni? Ayah aku duk buat apa kat kamu ni, yang kamu duk layan ayah aku macam ni? Sambil duk cakap tu sambil teriak. Nabi marah tak? Nabi tak marah.
Nabi SAW habis semayang, Nabi tak marah dekat popok Quraisy. Nabi pujuk Fatimah pula. Pipilah. Pasal apa Nabi tak marah Ustaz? Pasal berkait dengan batang tubuh, kena batang tubuh Rasulullah. Marah buat apa? Pipilah. Boleh kan? Nah, kalau bolehlah malam ni kita pakat-pakat ambil apa sekalian. Mulai pada hari ni kalau kata kena batang tubuh kita, kita cuba belajar sama-sama. Jangan marah. Ustaz geram Ustaz lah hati. Baik, geram, jangan lepas. Tahan. Boleh tak? Ustaz nak meletup, tahan. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Geram sangat Ustaz. Kalau geram sangat, ambil ayat semayang. Muawiyah bin Abi Sufyan baca khutbah. Waktu baca khutbah tu ada orang di bawah ni tegur. Teguran orang bawah ni menyebabkan Muawiyah bin Abi Sufyan marah. Kawan khalifah duk baca khutbah, orang tegur. Kawan sahabat Rasulullah, katibul wahyi, penulis wahyu, kena tegur, marah. Bila marah dia buat apa? Dia berhenti khutbah, dia turun keluar pada masjid. Tak lama kemudian main balik masuk, naik balik atas mimbar baca khutbah. Habis baca khutbah, orang tanya, kamu tadi turun pergi ke mana? Dia kata, waktu aku kena tegur tu, aku marah. Dan bila marah, aku tahu marah ni daripada syaitan, syaitan daripada api. Dan api ni Nabi sebut dipadam dengan air. Sebab itu aku marah tadi, aku turun keluar balik rumah, aku ambil wuduk. Habis ambil wuduk, naik balik. Boleh tak? Ibu-ibu di belakang boleh tak lepas ni? Tu usah marah kan? Boleh tak? Tak apa, pakat-pakat lah. Ayah-ayah cara ayah-ayah, ibu-ibu di belakang cara saya. Pakat-pakat, jangan marah. Boleh tak? Faham kan saya duduk cerita? Boleh kan? Pakat-pakat try tengoklah. InsyaAllah nah, pakat-pakat jangan marah. Tapi kalau benda yang berkait dengan ajaran Islam, yang tu kena marah. Saya cerita dah hari tu kan, Rasulullah SAW balik daripada satu medan perang, ada seorang lelaki tahan. Dia tahan Nabi SAW. Masa tahan tu, dia kata kat Nabi, "Hai Muhammad, i'dil. Hai Muhammad, kamu kalau nak bedak harta rampasan perang, Rasulullah balik pada medan perang, buat baliklah ghanimah rampasan perang tu." Dia tahan Nabi SAW. Dia boleh kata tu, "Hai Muhammad, nak bedak harta rampasan perang, bedak bagi adil lah. Bedak bagi elok lah, bagi adil lah." Nabi SAW dengar perkataan tu silan, terus muka jadi merah. Baginda kalau marah, nampak di muka tu jadi merah. Nabi terus muka merah tu. Nabi kata kat lelaki-lelaki tu, kalau aku tak adil, kalau aku ni tak adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Nabi kata kalau aku ni sebagai Rasulullah pun tak adil juga, siapa lagi yang nak adil lebih daripada aku ni? Maknanya laki-laki tu, dia bukan hina batang tubuh Nabi SAW tu. Dah. Dia hina pangkat kerasulan yang ada pada Nabi SAW. Dia hina martabat Rasul tu. Hujan ya. Kita bagi 30 saat. Ayah-ayah yang mana ada hajat, doa. Doa waktu hujan turun ni makbul. Jadi bakal-bakal doa. Mudah-mudahan Allah makbulkan permintaan kita. InsyaAllah. Baik, sambung balik hadis tadi. Kat mana orang dia? Nabi marah. Bila Nabi marah, Nabi jawab, maknanya laki-laki tu menghina pangkat kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Dia hina pangkat kerasulan. Nabi marah. Sayyidina Umar duduk di sebelah, pegang pedang. Ya Rasulullah, biar aku pancung laki-laki ni. Biar aku pancung. Nabi kata jangan. Kalau kamu pancung laki-laki ni, nanti puak-puak Yahudi di Madinah akan kata Muhammad bunuh sahabat sendiri, Muhammad bunuh kawannya sendiri. Tapi tu buat apa? Biarkan. Dan rupanya ulama mengatakan orang yang mencih hukum hakam yang ada dalam Islam, orang hina apa saja seni yang ada dalam Islam, hak tu kita kena marah. Tak boleh bagi muka jenis manusia macam ni.
Tu orang tanya hari tu, Ustaz, Siti Kasim macam mana? Nak berhenti dah. Siti Kasim macam mana Ustaz? Kita sebut macam ni lah noh. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia. Dia cakap begitu. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Cuma kita nak sebut macam ni. Ayah-ayah, ibu-ibu semua dapat video tu kan. Ni sebagai penutup noh, berhenti dekat ni. Ayah-ayah, ibu-ibu dapat video tu, pakai dengar video tu. Kita nak sebut sikit macam ni. Apa yang dia sebut tu, ada sebahagian setuju, ada sebahagian yang saya tak apa setuju lah. Dia sebut, saya orang Melayu, saya orang Islam, tapi pasal saya dipaksa untuk ikut undang-undang yang disusun oleh ataupun yang dibuat oleh orang-orang ni. Maksud bahasa kalam mudah dia macam ni, saya orang Melayu, saya orang Islam, tapi pasal nak paksa saya untuk ikut undang-undang ni? Undang-undang Islam tu lah. Pasal nak paksa saya untuk ikut? Betul? Faham kot bahasa tu no? Kita nak sebut bahasa mudah macam ni. Dia mengaku kata dia orang Melayu, yang tu kita setuju. Ngaku lah. Saya orang Melayu, kita setuju. Pasal boleh jadi mak ayah dia orang Melayu, darah Melayu, keturunan Melayu, IC tulis Melayu, lahir di tanah Melayu, boleh jadi. Yang tu kita terima lah. Tapi dia mengaku kata dia orang Islam, yang tu kita hold sat. Saya bukan kategorikan dia kafir apa tidak, tak, bukan macam tu maksud saya. Tapi kita nak sebut Islam ni maksud dia menyerah. Islam ni maksud dia surrender, menyerah, tunduk, patuh. Itu maksud Islam. Bila sebut Islam, maksud dia kita tunduk, menyerah, surrender lah bahasa kita ni. Surrender dengan apa Ustaz? Surrender dengan ketentuan Tuhan. Itu maksud Islam. Bila kamu masuk Islam, maksudnya kamu kena tunduk patuh segala ketetapan Allah. Kamu masa kapiang, tak ada siapa boleh paksa kamu masuk Islam. Tak ada siapa boleh paksa. La ikraha fid din. Tak ada siapa boleh paksa. Tapi bila kamu masuk Islam, kamu kena tunduklah pada ajaran Islam. Kamu Islam. Sebab itu kalau keluar balik, kena pancung. Kita panggil murtad, kena pancung. Kalau tak bertaubat lah. Boleh faham bahasa tu? Pasal Islam ni maksud dia menyerah. Bila sebut Islam ni menyerah, orang Islam maksudnya orang yang menyerah. Jadi patutnya kamu, kalau kamu mengaku orang Islam, kamu kena terima lah. Faham tak bahasa Allah? Itu yang saya kata saya tak setuju itu. Dia mengaku dia orang Islam tu. Bukan kata dia orang Islam lah, tapi dia duk habaq macam tu, nampak kurang sesuai. Terima sudah. Boleh faham saya kata tu no? InsyaAllah no? Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada pengajaran malam ni. Jadi ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, saya rasa cukup lah sekadar tu. Nantilah kita sambung lain sekalian. Nak cerita banyak hari ni kan? Cerita macam ni dia panjang ni. Cuma sekali lagi saya sebut kitab tak ada. Pasal jenis kitab sirah ni panjang macam ni. Jadi kalau baca sebaris ulas panjang, baca semua jenuh. Tahun 2055 tak habis lah ni. Jadi jenis kitab sirah ni memang kena baca macam ni lah. Nah, boleh nah insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ulang, pakat-pakat berusaha untuk mendaftar sebagai pengundi. Tekankan keluarga yang belum daftar, suruh daftar. Dan yang terakhir, jangan marah, insya-Allah. Boleh ke no? Insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.